الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوة الإيمان رحمكم الله. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada pagi ini dalam kuliah subuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, sentiasa memberi hidayah kepada kita sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Hidup kita ni sebenarnya, kalau kita tanyalah, itu apa katanya? Kita maklum dan kita sedar Allah SWT jadikan manusia dan jin ni tidak lain melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Selain daripada mengabdikan diri kepada Allah, ialah untuk mengajak manusia lain dan juga makhluk lain, jin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak hantar rasul di kalangan jin. Allah hantar rasul di kalangan manusia. Tapi diutuskan untuk mengajak jin dan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sana ada satu makhluk lain yang sentiasa mengajak kita ke neraka, iaitu syaitan dan iblis. Seperti mana kuliah yang terdahulu kita pernah cakap, bahawa kedengkian yang telah berlaku, yang berlaku kepada iblis lah. Iblis ni dia dengki kepada manusia dengan sebab Allah SWT jadikan manusia ni makhluk baru daripada dia. Allah buatnya dulu, kemudian baru buat manusia kita ni. Manusia ni Allah buat kemudian, dan lepas itu baru Allah buat dia dulu, lepas tu kemudian buat kita kan. Buat kita, lepas tu diperintahkan kepada malaikat keseluruhannya. Yang satu dia tergolong daripada golongan manusia, golongan makhluk yang taat kepada Allah, suruh sujud kepada makhluk baru. Semua malaikat sujud. Semua malaikat yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah engkar kepada Allah. Malaikat ni Allah suruh buat apa buat kan. Tapi menjadi kisahnya kepada iblis, laknatullahi alaih, Allah suruh sujud, tak sujud dia. Bila tak sujud, dia engkar kepada Allah, kana minal kafirin. Jadi itulah kisah awalnya orang makhluk yang kufur kepada Allah. Makhluk yang kufur. Dan sezalim makhluk ialah apabila kita kufur kepada Allah. Al-kafirun humuz zalimun. Orang yang kafir, makhluk yang kafir itu merupakan makhluk yang paling zalim. Zalim kepada siapa? Zalim pada diri dia. Sebab itulah Nabi Allah Adam AS, tak kala dia telah melanggar perintah Allah. Perintah Allah ni supaya jangan makan. Zaman kita pun hari ni ada yang Allah larang, tapi kita nak cari pergi makan. Allah larang pokok kan. Zaman kita pokok lah.
contohnya dibuat arak nama kita daripada pokok lah, daripada buah anggur kan? Daripada itu, daripada ni, daripada pokok lah. Ada yang Allah suruh makan, ada yang Allah larang kita untuk makan. Dunia saja. Larangan ni adalah berlaku di dunia saja. Sementara di akhirat nanti sudah tidak ada larangan. Di dunia saja. Di akhirat nanti ada arak, anhar, sungai-sungai daripada susu, daripada arak dan sebagainya. Dan sangat lazat untuk siapa yang meminumnya. Di akhirat lah. Tapi Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran hari ini apa yang akan berlaku di akhirat. Allah ceritakan kepada kita untuk apa? Untuk motivasi kita supaya dunia ni kita pakai untuk mencapai kebaikan akhiratnya. Dunia ni kalau tidak kita guna untuk kebaikan akhirat, maka rugilah kita kan. Dunia ni apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita kan. Apa dia, masa, ilmu, harta dan sebagainya, kita naklah guna untuk kebaikan akhirat. Kalau kita guna sekadar dunia saja, maka rugilah kita. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, selalu disebut kepada kita rugi. Rugi ni maknanya yang tak guna tu. Contohnya kalau kita harta banyak, tinggal, kita tak sempat nak sedekah, tak sempat nak keluar katakan, maka dia dah jadi hak orang lain, tak jadi hak kita lah. Harta kan, benda-benda lain, ilmu pun gitu juga. Kalau kita tak sebarkan dan orang lain tidak memahami dengan sebab kita tak sebar tu, maka rugi kepada kita. Sebab itulah Allah perintahkan kepada Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepada umatku walau satu ayat. Allah turun Quran kepada Nabi dan berakhir sampai kiamat nanti untuk dibaca kepada kita, untuk dibaca, dipahami. 3 perkara yang Allah turun dalam Quran. Yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhum wa yuzakkihim. 3 perkara yang Allah turun dalam Quran. Pertama sekali kita kena baca dan memberi peringatan dan mengajar. Membaca, memberi peringatan dan mengajar kita, mendidik. Kita ni kalau Allah tak hantar, tak utuskan kepada kita Rasul, kita tidak tahu bagaimana cara untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu untuk taat kepada Allah adalah kerana ajaran Nabi. Contohnya sembahyang, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu sebagaimana kamu lihat aku ni solat. Dan haji contohnya, khuzu anni manasikakum. Dan buat haji sebagaimana haji yang telah aku lakukan. Nabi ajar kepada kita. Jadi sebab itulah kita mesti fahami betul-betul cara-cara dan ajaran yang Allah turun kepada kita ni, supaya kita benar-benar boleh ikut Nabi. Contoh Nabi sungguh. Nabi buat macam ni, kalau boleh kita cuba-cuba nak sebuat. Contohnya malam. Malam Nabi dia tidur, lepas isyak tu tidur dah kalau boleh, tidak ada aktiviti dah. Kita ni kadang-kadang zaman kita ni zaman dah maju kita kata. Kalau zaman-zaman dulu tak ada lampu kan, maghrib, isyak tu ada tidur dah. Zaman kita ni kadang-kadang pukul 1, pukul 2 kan, masih lagi tidak tidur kerana kita ada lampu cerah kan. Pertama ada benda ni, ada telefon. Kita tengok telefon lebih banyak sehari-hari ni. Kita tengok benda ni lebih banyak daripada kita tengok Al-Quran sendiri contohnya. Kalau boleh ikhwatul iman, saya nasihat dari saya untuk kita pertama, kita cuba baca dan fahami kitab Al-Quran. Hari ini saya nak baca satu ayat daripada surah Al-An'am. Satu ayat, kita tak nak cerita berpanjang. Semula kita tambah lagi. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita baca, saya baca, tuan-tuan boleh dengar, kalau boleh sama-sama ikut. Mudah-mudahan ini cerita yang Allah sebutkan kepada kita kan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'. Wa man qala sa'unzilu misla ma
Anzalallah walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun wa laqad ji'nakum furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum allazina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainahum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Sadaqallahul azim. Satu ayat yang panjang sikit ayat ni. Tiga ayat pada surah Al-An'am, bermula dengan ayat 93 sampai 94 lagi. Ayat 93 dan 94 surah Al-An'am. Allah cerita kepada kita dalam ayat ni, waman azlam, dan siapakah yang terlebih zalim. Waman azlam, kalau sekadar kita khianat, itu zalim. Tapi azlam ni kalau kita berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita baca ayat Allah, kita terjemah lagu lain, ataupun kita tafsir macam lain, itu adalah azlam. Dan zalim, azlam ni dengan isim tafdhil, azlam. Waman azlam, dan siapakah yang lebih zalim? Zalim Allah Akbar. Kafir tu sebesar-besar zalimnya. Kalau kita sebagai manusia yang biasanya, kalau kita mengada-ngada dengan Allah, bercakap bohong, benarnya Allah tak kata, kita kata, ataupun kita baca ayat, kita terjemah lagu lain, kita tafsir sesuai dengan selera kita, maka orang itu dianggap sebagai azlam. Azlam dah mimman iftara 'ala Allah. Iftara ni Allahu Akbar, buat benda lain, kita cakap rasa sesuai dengan kita terjemah ucapan kita. Itu azlam. Iftara 'ala Allah kaziba. Allah cakap bohong ni, bohong. Allahu Akbar. Zaman kita ni zaman-zaman takhir, zaman fitnah ni, kita lebih baik bagi kita kalau benda yang tidak ada faedah kita diam. Disesuai dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan kepada kita, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang paling baik sekali ialah tinggal mana yang tak ada faedah bagi dia. Kalau rasa faedah kita cakap, kalau tak ada faedah kita jangan cakap. Kalau kita tak pasti juga jangan kita cakap. Sebab dia sesuai dengan satu hadis lain yang Rasulullah ingatkan kepada kita, kafa al-mar'u kaziban an yuhdisa bima sami'a. Memadailah untuk seseorang tu bercakap bohong apabila dia cerita saja apa yang dia dengar, apa yang dia dapat. Dan ini contoh yang kita dapat WhatsApp. Belum tentu lagi benda tu kita dah sebar. Kita boleh termasuk dalam orang-orang yang berbohong. Kafa al-mar'u kaziban an yuhdisa bima sami'a. Kita dengar saja apa yang kita cakap, lepas tu kita sebar, kita tak tahqiq dia, maka kita boleh termasuk dalam golongan orang-orang yang bohong. Ikhwatul iman rahimahumullah. Berat benda-benda yang Allah sebut ni berat pada kita. Sebab itulah kita kena jaga diri kita lah. Jaga diri kita, nak jaga orang lain payah. Kita orang lain ni kita tolong maklum je, sampaikan. Nabi kerja pun sampai je. Orang tak hidayah ni kerja Allah. Kerja kita adalah menyampai apa yang Allah tu kita sampaikan. Kerja Allah memberi hidayah. Betul iman. Dunia ni sebagaimana kerap kali saya ada sebut, sebenarnya nilai tidak ada di sisi Allah. Tidak besar kalau kita tidak guna kerana Allah tadi, dunia tak ada apa bagi kita. Kalau kita kejar dunia, sekadar dunia, mati habislah. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sebutkan kepada kita dalam satu hadis dia kata apa?
hal laka min malik illa ma akalta fa'afnai au labisa fa'ablai au tasaddaqta fa'abqai. Dia kata, apakah bagi kita harta kita? Kalau kita makan, dia akan rosak, keluar tu awak tak tengok kan. Kalau dia pakai, dia akan buruk. Tapi apa yang kita sedekahkan, fa'abqai, dia akan kekal kepada kita. Tiga kala tu ya, awak makan, awak pakai, sedekah. Makan, pakai dan sedekah. Kita ni dah besar makan, kalau tengok siaran-siaran TV mana pun, yang kita besarkan ialah makan. Dan benda yang Allah larang kepada kita pun jaga-jaga ialah makan. Makan kena jaga, makan yang Allah suruh saja, jangan makan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga batu. Kena jaga supaya kita tidak tersalahkan. Ni kita dah masuk bulan Syaban, yang kita dah doa daripada awal masuk Rejab lagi untuk supaya Allah berkat dan sampai dalam kita kepada Ramadan. Sebab ada saudara-saudara kita yang tak sampai Ramadan, dah pergi, kita tak tahu lagi. Kita ni tunggu masa kan. So bila tunggu masa ni, jangan sampai kita terlepas masa kan. Lepas masa dah mati. Sebab semua manusia bila mati saja, maka ketika itu dia akan yakin dunia ni dia yakin tak yakin, akhirat ni macam ada tak ada. Sebab akhirat ni besar. Dalam Quran banyak Allah cerita pasal akhirat. Sebab akhirat ni besar. Dunia ni Allah tak cerita banyak. Sebab dunia ni sikit. Ketika mana Allah SWT buat seluruh alam ini, termasuk bumi kita, Allah jadikan 100% nikmat dan rahmat. Allah turunkan ke dunia ni 1%. Yang kita dah berebut, dah berkelahi, berperang kerana 1%. Dunia ni kita sepatutnya jadi modal untuk dapat 99% di akhirat. Allahu Akbar. Dan kita nanti tidak akan masuk syurga Allah melainkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak harap dengan ibadat yang kita buat ni, dah macam contoh kita tengok, kita belajar lah kan. Kita lulus periksa bukanlah kerana kita boleh jawab elok sangat. Kita berjaya dapat sijil bukanlah kerana kita jawab elok sangat. Pemeriksa kita tu dia hanya tengok-tengok buah markah kan. Bukanlah kerana betul-betul. Macam itulah. Kita berjaya, kita lulus tu bukan kerana lah kita full mark kita jawab ada. Begitulah juga kita nanti di akhirat. Macam itulah. Allah masukkan kita dengan rahmat dia. Kalau kita nak harap dengan kekuatan ibadah yang kita buat, mungkin kita tidak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ni dia Rahim, berikan kepada kita dunia untuk kita jadi modal untuk kita mendapat kebaikan di akhirat. Sebab tu kita kena ingat, kena jaga diri kita. Apabila kita mati nanti, kita akan sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ma qaddamtu li hayati. Apakah yang telah kita perguna kehidupan kita? Apa kita buat hidup kita ni? Kita buat apa sebenarnya? Kita buat apa? Ayat Allah kita baca mana-mana sehari-hari. Sebab itulah Nabi besar kepada kita, kalau kita baca 10 ayat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak tulis kita sebagai orang yang lalai. 10 ayat sehari sekurang-kurangnya. Kalau baca 1 ayat, Allah tulis kita sebagai al-qanitin, orang yang taat. Boleh tak kita baca 100 ayat satu hari Al-Quran? Kalau dulu kita pernah baca 100, ataupun sekurang-kurangnya sejuzuk. Bulan puasa kita pun itu kongsi ramai-ramai untuk habis juzuk, untuk habis satu juzuk satu malam, sikit-sikit seorang. Kalau boleh tahun ni kita etik, kita azam untuk kita baca. Kalau boleh, tak boleh sejuzuk lah tahun ni, sehari. Lepas tu kita tengok imam, ulama-ulama terdahulu, mereka kalau bulan Ramadan ni berkali-kali khatam. Kita pun khatam jugalah bulan Ramadan. Bulan tidak Ramadan, kita khatam juga kan. Khatam tutup. Khatam tutup. Lepas tu bulan Ramadan buka balik, berabuk penuh dah kan. Sebab khatam, kita tak buka dia kan. Jadi sebab itulah kita kena guna diri kita, sebagaimana Nabi kita pesan kepada kita. Nabi kata apa?
"Lau kana ad-dunya tusawi 'inda Allah janah ba'udah ma saqal kafirun." Kalaulah nilai dunia di sisi Allah sama saja dengan berat sayap nyamuk, Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri minum walaupun seteguk kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Laukan dunia ni tengok orang kafir kaya dia. Dia sebutlah yang terkaya di dunia ni orang kafir. Terdiri daripada Yahudi dan sebagainya. Dia orang tu kaya, Allah beri kaya semua dunia. Macam juga sebelum kita Firaun dan menteri-menteri dia kan, Qarun, Haman. Allah beri dia. Allah beri kepada dia harta dunia lah beri. Dia tak beri kepada orang Islam sebab dia tahu kita ni kalau dah ada harta sikit mula apa? Mula sombong kan. Tak boleh nak tegur orang, tak boleh nak cakap dengan orang Itu sifatlah yang berlaku kan. Sebab itulah orang yang peramal, kita panggil apa ni, orang yang tidak berharta sangat, orang yang sombong, orang yang kita ada lebih sikit terasa daripada orang, kita jadi sombong ada kedudukan sikit mungkin dia boleh jadi sombong dunia ni. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu dekat-dekat wafat dia ada dalam berapa dinar dalam poket dia keluar tu beri pada orang, tak tinggal pun kepada isteri dia. Isteri dia pernah satu ketika datang minta lebih. Nabi panggil dia dan Allah turun ayat. In kuntun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in kuntunna turidna ad-dunya fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamia. Dia kata mari sini kalau kamu nak aku dan Allah dan Rasul boleh duduk sini. Kalau kamu nak dunia, mari. Nabi kata ta'alai umatti'kunna wa usarrihkunna. Aku beri dan aku bebaskan kamu. Tapi isi Nabi tu lepas pada ayat tu akhirnya dipilih Allah dan Rasul. Saya ingat macam tu. Dekat-dekat dia nak mati, rumah dia tu tak ada bekal pun nak banding dengan rumah kita lah. Kita kalau mati Allah Akbar, barang-barang rumah kita contohnya seminggu kita yang berada lah, yang tak berada mungkin tak ada kan. Seminggu mungkin tak habis lagi nak makan Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan kepada kita satu ketika dia keluar rumah, tak ada makanan, keluar jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar. Dia kata, "Ya Rasulullah, kenapa kamu keluar?" Rasul kata, "Tidak mengeluarkan aku melainkan perkara itu juga mengeluarkan kamu." Maknanya rumah sahabat tak ada makanan juga. Keluar cari makan, pakat cari dia. Pergi rumah sahabat tu, sahabat yang dia pergi tu pun tak ada makanan juga rumah dia. Mari kita cari dia. Dia pergi jumpa seorang sahabat dia yang kaya, ada kebun lah dulu dalam kebun, ada kebun ini luas lah. Luas, maknanya ada segala-galanya, ada anggur, ada tamar, itu je makan makanan dulu, tidak macam kita ini. Zaman dulu tamar, anggur itu ya. Zaman kita ni macam-macam dah ada buah. Zaman kita lah. Nabi pun masuk, sampai je dia beri salam. Dia kata ini tidak adalah dia kata tetamu yang paling mulia mereka Rasulullah. Masuklah makan. Mengikut riwayatnya Rasulullah itu kerana terlalu lapar, makan lebih sikit, Rasulullah menangis. Allah. Zaman kita ada orang menangis makan, makan kenyang menangis. Makan terlalu kenyang, kita sampai soong. Tahu je soong? Sekok kuku dah, ataupun kita panggil makan banyak sangat kan, sampai tak boleh nak bernafas. Zaman kita terutama mula-mula puasa, kita kalau makan lebih puasa, tarawih yang tak menjadilah kan. Mula puasa ni kita cukup lah. Kalau boleh tahun ni kita puasa, kita makan, buka sikit, nak makan lepas tarawih tu boleh nak makan pula. Makan sikit je. Kalau kita makan lebih, datang tarawih juga, kalau tu imam baca panjang sikit, tak ada lama lah kita kan. Awal Ramadan biasanya penuh, hujung Ramadan tu dah tak ada lah. Sebab kita dah sibuk buat kuih dah.
Tahun ni tak tahu macam mana kan. PKP nak balik kampung tak boleh lagi ni. Nah. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu sebutkan kepada kita orang yang zalim macam tu. Iftara 'ala Allahi kaziban. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya. Dia kata uhiya ilayya wa lam yuha ilayya. Allah wahyukan kepada aku. Ni Quraisy di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tidak diwahyukan kepada para nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah. Wa man qala sa'unzila misla ma unzila Allah. Lalu dia berkata, aku juga boleh buat sebagaimana yang Allah turun tu. Allah bersombong betul dia. Dia kata aku boleh mengada kan. Israel ni apa ni Yahudi kan Israel. Betullah cerita-cerita yang disebut oleh Israel kita panggil Israeliat. Yahudi lah bapak tu dia buat cerita hikayat macam-macam. Sebab dia tak boleh nak baiki, dia tak boleh nak ubah Quran. Allah dah janji untuk jaga. Tidak sebagaimana Injil dan Taurat dahulu. Allah tak pernah janji untuk jaga, tapi kitab-kitab mereka tu diubah 100%. Kalau kita tengok Injil, kitab Bible tu ada 4 versi yang utama dah. Mengikut 4 mazhab dia tu ada 4 versi. Protestan, Ortodok, Katolik. Ada kitab ni masing-masing 4 versi. Quran sahajalah yang dia tidak boleh diubah, dan sebab Allah dah janji untuk jaga Quran ni, dia tak mampu untuk ubah sampailah kepada kiamatnya. Tak boleh nak ubah dia sebab macam juga saya cerita awal tadi, Iblis di ketika mana dia berjanji dengan Allah, dia bersumpah dengan Allah nak goda manusia. Kalau Allah larang dia, maka dia tak akan boleh goda kita. Tapi Allah tak larang dia. Saya dalam ayat yang saya baca dalam solat tadi subuh, Allah sebutkan kepada kita, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Dia kata aku akan halang mereka ni daripada jalan yang lurus. Allah tidak larang, Allah tak kata jangan buat. Kalau Allah kata macam tu, nasihat tidak akan mampu untuk buat. Tapi Allah kata apa? Laman tabi'aka minhum. Siapa-siapa yang ikutmu, la'amla'anna jahannam. Aku akan penuhi dia dengan neraka jahannam. La'amla'anna jahannam. Allah tak kata jangan. Allah tak larang dia. Sebab itulah siapakah hamba yang tidak boleh digoda oleh syaitan ni ialah ibadahul mukhlasun. Hambanya yang mukhlas. Mukhlas ni maknanya orang yang bersih, telur, suci, mukhlas, terpelihara. Kita kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadikan kita ni pada orang ikhlas. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Kita kena doa tu tiap-tiap kali lepas sembahyang. Sebab kita tengok bagaimana Allah cerita hamba-hamba dia dalam Quran. Nabi-nabi lah hamba dia yang soleh ni. Allah gelar dengan hamba dia. Contohnya Nabi kita. Allah tak sebut nama Nabi, Allah sebut hamba dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba dia. Allah sebaik-baik gelaran Allah panggil kepada kita ni hamba dia lah. Kita bukan mengaku kita ni hamba lah. Jangan kita mengaku kita ni Tuhan. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam surah Maryam contohnya, selepas Allah Subhanahu wa taala sebut huruf muqatta'ah kaf ha ya ain sad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaf ha ya ain sad. Allah kata apa? Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Zikru, Allah sebut kisah-kisah hamba dia yang soleh untuk kita tiru. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Apa yang Allah nak cerita ni? Allah cerita, Allah sebut, Allah cerita kepada kita kisah Nabi Allah Zakaria. Ketika ceritanya apa? Ketika mana Nabi Allah Zakaria duduk yang diam tu, dia sebut kepada Allah, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Dia nak minta yang mana lain, tapi dia cerita kepada Allah SWT, ya Allah, aku ni rambut dah ubah, tulang pun dah repuk. Kita ni rupa kuat kita ni, kita tubuh kita ni kuat dengan tulang dah.
Sebab tu bila tulang kita dah repuk, tulang kita lah. Sebab tu kita perlu kalsium untuk kuatkan tulang ni. Washta'ala ar-ra'su syaiban wa hanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban. Sebab tu kita kalau tua kan, sakit macam-macam tulang. Rambut dah berubah, rambut ni ubah. Ishta'ala maknanya menyala-nyala kan, sinar. Apa yang dia minta? Qala rabbi habli min ladunka. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku min ladun, daripada sisimu, dan zurriyah, seorang zuriyah. Sebab dia dah tua dah, tak ada anak lagi dia. Nabi Allah Zakaria ni dia dapat anak. Allah cerita waktu umur dah tua. Umur kalau zaman kita 80 katakan 80 baru dapat anak. 80 masa dah tua dah. Tak, kita ni kalau rasa minta dengan Allah SWT, jangan minta dengan orang lain. Kita ni usaha macam-macam dengan Allah, kita tak minta pun. Tak minta pun dengan Allah SWT. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi kita kena ingat macam tu kan. Setelah dia cakap-cakap macam tadi, Allah jawab apa kepada mereka? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Allahu akbar. Setelah dia tak kalau dia dekat dengan mati, ghamaratil maut ni maknanya umur nak habis. Wal malaikatu basitu aydihim, ketika itu mereka pukul dia. Allahu akbar. Orang yang kafir nak mati, Allah pukul dia, malaikat pukul dia. Sebab tu tengok contohnya Ariel Sharon, nak mati dia itu dah lah koma 8 tahun. Koma saja. Koma ni daripada dia tu sehat, daripada dia tu ada isi, dekat-dekat akhir umur dia tu tinggal tulang dan kulit. Itu seksa hidup dunia kan. Siapa Ariel Sharon ni? Bekas Menteri Pertahanan, bekas Perdana Menteri Israel. Dia telah bunuh beratus-ratus umat manusia. Dua kampung yang kalau kita tengok ini berada dekat sebelah Syria ni. Shabra wa Shatila dah jadi pada terpukul kerana dibom oleh Ariel Sharon. Shabra wa Shatila, kita boleh carilah Google tengok Shabra wa Shatila ni di mana. Shabra wa Shatila, dua kampung yang telah dibom oleh dia. Akhirnya dia Allah tak mati tu, koma duduk mana tak boleh nak bunyi lah, mana makan wayar, mengikut cerita ni, berita top depan dia tu TV. Nak suruh Ariel Sharon tengok TV. Kawan tu dah tahu koma ni macam kita tengok. Kalau kata orang koma di hospital macam tu lah, koma. Tapi dia dengar, tapi tak boleh nak kata apa. Koma sekuat-kuat kita itulah. Sekuat-kuat manusia dia kata kuat. Kita dah mengaku kadang-kadang kita kuat, kita ni. Itulah keadaan kita sebenarnya setelah kita mati kan. Jadi Allah SWT perintah malaikat basitu aidihim. Allah SWT perintah malaikat pukul orang kafir. Allahu akbar. Sebab tu seksanya orang kafir untuk mati. Akhriju anfusakum. Allah sebut malaikat kepada dia, keluar kamu daripada tubuh kamu. Suruh roh tu keluar. Allah. Akhriju anfusakum. Keluar kamu daripada tubuh kamu. Keluarlah roh daripada jasad kamu. Al-yawma tujzauna 'azabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Hari ini aku akan balas kepada kamu dengan kamu telah mengada-ngada dengan Allah, berkata-kata bohong dengan Allah, ghairal haqq, bukan dengan sebenar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kamu dengan ayat-ayat Allah kamu sombong, kamu istikbar, kamu sombong, maka Allah SWT pukul dia. Allahu akbar. Lalu Allah SWT akhir dengan ayat-ayat, walaqad ji'nakum walaqad ji'tumuna furada. Sebagaimana dulu Allah datangkan kita seorang-seorang. Kita ni Allah datang seorang-seorang, datang tu tak ada pakaian, tak ada apa-apa. Begitulah juga Allah SWT akan kembalikan kita di akhirat nanti seorang-seorang kan. Bawa datang dunia ni seorang-seorang, bawa balik pun seorang-seorang kan. Jangan awak mati ramai-ramai. Mati ramai-ramai pun mati masing-masing kan? Bukan mati. Allah boleh mati dalam kita satu kapal terbang, satu bas, satu kereta kan?
Tapi kita kembali seorang-seorang sebagaimana kita lahir. Lahir pun hari-hari ramai kan. Tapi lahir seorang-seorang. Yang lahir sini tak tahu yang lahir sana. Jadi kita kena ingat bahawa kita ni lemah kan. Miskin, lemah. Lahir seorang-seorang. Kita, pengharapan kita bergantung pada Allah lah. Sebab tu ilmu apa yang kita belajar sehingga kita tak kenal Allah, itu adalah ilmu yang batil. Sebab itulah banyak ayat yang Allah sebut Al-Quran, Allah akhiri dia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu utama ialah ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam ayat-ayat yang banyak Allah sebut, akhirnya dia sebut zalikumullah. Itulah Allah, dia kata. Itulah aku, kata dia. Allah lah. Jadi zalikumullah Rabbukum, Tuhan kita. Muslimin, muslimat, yang kuatul iman, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dia datang kita seorang-seorang, duk balik pun seorang-seorang, wa taraktum ma khawwalnakum wa wara'a zuhurikum. Dan kita akan tinggal semua yang kita ada, yang kita miliki itu kita akan tinggal semua. Wa ma nara ma'akum syufa'a. Allah, ini Allah sebut pada orang kafir musyrikin sebenarnya, wa ma nara ma'akum syufa'a. Pada akhir nantinya tidak ada siapa-siapa yang boleh syafaat kepada dia. Berhala apa yang dia sembah dunia ni tidak akan mampu memberi syafaat kepada dia. Dan semua tu nanti pada akhirat nanti pun Allah akan mungkin beri berhala tu cakap kepada kita, aku tidak suruh pun kamu sembah aku, kenapa kamu sembah? Kita ada cari selain daripada Allah dunia ni, akhirat nanti tak ada kan? Tak ada syafaat kepada kita kan. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun. Sesungguhnya apa hak kita duduk dunia ni tinggal belaka kan, hilang belaka. Tak ada siapa-siapa dah mari tolong kita. Dunia ni kita boleh, ramai orang boleh tolong kita. Kalau kita masuk mahkamah, kita boleh cari peguam-peguam yang cantik, yang baik, yang apa, mahir boleh bela kita. Dunia lah. Mati nanti tak ada dah, tak ada peguam, tak ada siapa. Dah, semua kita akan kembali kepada Allah seorang-seorang dan berhadapan dengan Allah seorang-seorang. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi marilah sama-sama untuk akhirnya, setakat itu saya nak sebut pada hari ini, kita jangan sekali-kali cakap sombong, mengata-ngata kepada Allah, tanya betul-betul, kita faham, kita kena baca Quran. Jangan kita tergolong daripada orang yang lalai kan. Kalau kita tak baca Quran, lalai kan. Saya lah ni, saya tak berapa dengar dah benda-benda lain. Kalau naik Quran, naik kereta pun, saya dah copy suara siapa saya dengar, saya naik tu, saya buka je Quran tu. Jadi sambil kita berjalan tu, kita ikut baca je lah. Lalu ni kita boleh pilih suara siapa yang kita nak dengar kan. Ada beratus-ratus qura' dalam internet tu, just kita buat turun saja. Kalau tak buat turun pun tak apa, cari radio Android tu, masuk dalam kereta, buka je. Masyari contohnya, dia ada channel dia sendiri, Masyari Rashid Al-Affasi kan. Kita boleh dengar suara siapa-siapa kan. Banyak sangat qari yang boleh kita cari untuk kita dengar. Suara-suara tu kita ikut. Dah rasa lama dengar suara ni, tukar suara orang ni pula. Banyak suara yang telah diuploadkan ke atas tu, hanya kita perlukan benda ni saja untuk menurunkan dia, untuk kita dapat balik. Sekali itu saja yang sebut pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita jangan kita zalim pada diri kita lah. So kalau kita zalim diri kita ni, mana kita iftira' ala Allah, kita buat mengada-gada dengan Allah, maknanya Allah tak cakap, kita kata, kita baca ayat, kita terjemah lagu lain, maka kita telah iftira' ala Allah, maka kita telah jadi orang yang zalim, kita telah sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati oleh Allah sehingga kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Marilah sama-sama kita, saya lah terutamanya bercakap ni, sebab yang bercakap ni lah yang paling banyak kena tanya kan. Kamu cakap sendiri tu kamu buat tak? Kita cakap ni boleh lah kan, nak buat tu satu hal lain. Jadi supaya saya cakap ni, saya mudah untuk saya buat, dan kita sama-sama boleh buat sama-sama. Mudah-mudahan kita akan pertemukan kita di sana nantilah, di tempat yang sama. Mana? Firdaus lah. Syurga yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Jadi kita kalau nak minta dengan Allah, minta syurga tu lah.
Jadi kita kena jaga-jaga dengan musuh utama kita tu, syaitan tu lah. Utamanya kalau kita semaya contohnya. Masa dia kacau sekali macam semaya lah. Dia kata ingat benda tu, sebut benda ni. Kita tengok masa semaya tengah minit dengan Allah yang khayal. Kadang-kadang kalau ikut email juga sedar-sedar tu email bagi salam je lah. Daripada awal kita takbir tu tak mana pergi dah tahu kan. Tu email baca apa pun tak tahu. Tu email kalau orang tanya tu email tadi baca surah apa, ayat apa dia baca, tak tahu kita tak nak jawab kan? Sebab khayal, sebab kita naik bas lah ikut driver bawa ya. Dah. Tu email tu driver guti lah kita macam itulah. Lumayan kita kena baiki ya. Baiki ni apa? Kena hamak syaitan, halau. Halau kenapa nak? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rasa nak sebut benda lain tu berhenti sekejap. A'udzubillahi minasyaitanir. A'udzubillahi minasyaitanir. Tidak kita ni Allah hanya mana semua kita lah. Tak kecuali ya. Saya Nabi sendiri pun dia cakap walaupun kepada siapa? Pada dia pun ada. Malaikat yang ada dekat Nabi tu dia tak boleh buat apa dekat Nabi. Allah selamatkan dia. Mengikut riwayatnya dia Islam lah katanya. Fa-aslam, Allah selamatkan Nabi daripada dia. Dia tak nak buat apa kat Nabi. Kita ni Allah Akbar, tidak Nabi ni. Dia kacau, tak kira siapalah, ustaz ke tak kira, dia tidak ada pengecualian kepada dia. Siapa-siapa pun dia buat. Jadi marilah sama-sama kita perbaiki amalan kita supaya kita insya-Allah boleh beramal dengan apa yang Allah sebut. Gunakanlah apa yang ada pada kita ni untuk akhirat ya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah. Jadi untuk akhirnya marilah sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah min surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.